Kalau berkaitan dengan kecerdasan intelek ini tadi, kita boleh lihat melalui teori Sandberg. Pada tahun 1984 dia mengatakan ada 3 penjuru yang ini kita kena faham berkaitan dengan kecerdasan analytical, kedua kreatif dan ketiga praktikal. Kalau melihat yang dikatakan oleh Sandberg berkaitan dengan kecerdasan analytical, di sini mengatakan bahawa pelajar itu boleh membuat analisis, membanding beza, menilai, menerang, menjustifikasi dan mengkritik. Di sini maksudnya kalau kita kaitkan pula dengan taksonomi Bloom ataupun taksonomi pembelajaran yang kita pakai sekarang, kalau peringkat analytical ini adalah C4 dan C5, iaitu dia boleh menganalisis, membanding beza dan menilai, iaitu memberi justifikasi. Yang ini ditekankan oleh Sandberg bahawa kecerdasan intelek bahagian ini membantu pelajar itu lebih mengetahui dan lebih mendalam tentang sesuatu pembelajaran yang dipelajari. Ini yang banyak berkaitan dengan penulisan, apa lagi yang berkaitan dengan perdebatan, yang ini lagi yang membantu kita mengetahui sesuatu perkara dengan terperinci dan melibatkan dengan kesan dan sebagainya. Kalau kita melihat dari segi kecerdasan kreatif, di sini menuntut pelajar boleh mencipta. Ini peringkat kalau kita kaitkan dengan taksonomi pembelajaran kita C6, mencipta, mereka bentuk, mengimajinasi. Kalau mengimajinasi dia masih lagi dalam gambaran. Tapi kalau kita dah transfer dalam bentuk hasil, itu dah peringkat mencipta dan menemui, meramal, mengandai. Yang ini sangat dituntut kebolehan pada masa sekarang. Sebab itu kecerdasan kreatif ini kita perlu terokai dengan melihat sejauh mana sesuatu perkara itu boleh memberi impak kepada sesuatu dalam kehidupan ataupun boleh dijadikan penambahbaikan. Sebab itu ada berlakunya inovasi dalam sesuatu perkara, dalam pendidikan ke, dalam teknologi ke, memang dia sebenarnya nak melihat impak kepada kehidupan. Sebab itu kalau kita lihat kenapa penciptaan telefon itu semakin hari semakin complicated, semakin banyak penggunaan sebab inovasi berlaku. Di situ dah dikaitkan dengan kreativiti, kecerdasan kreatif. Kadang-kadang apabila inovasi itu berlaku disebabkan nak meringankan beban kehidupan seharian manusia. Sekarang kita sudah berdepan dengan pandemik COVID-19 menyebabkan dahulunya kita cuma bercakap secara lisan penggunaan digital dalam pembelajaran. Tetapi sekarang kita telah sedang melalui. Sebab itu semakin isu ataupun cabaran dalam kehidupan kita yang kita hadapi menyebabkan macam-macam pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang boleh membantu, yang boleh meringankan apa yang kita perlu hadapi pada masa akan datang. Kan? Sebab itu tidak mustahil apabila dalam pembelajaran di kelas ada berlakunya penciptaan dalam kalangan kanak-kanak ataupun pelajar. Sebab itu kalau kamu lihat sekarang ramai pelajar yang boleh menembusi pendidikan dunia luar sampaikan diiktiraf di peringkat antarabangsa sebab mereka sudah meneroka dengan lebih mendalam, lebih spesifik, lebih jauh sebab mereka mempunyai pemikiran yang kreatif apabila mendapat isu ataupun mendapat permasalahan yang perlu mereka selesaikan. Di sini yang menentukan kreativiti kita. Dan terakhir yang dikatakan oleh Sandberg berkaitan dengan kecerdasan praktikal, ini peringkat kalau kita kaitkan dengan taksonomi pembelajaran kita, peringkat C3 iaitu mengaplikasi. Mengaplikasi lebih kepada penggunaan, mengimplementasi, mewujudkan konteks. Contohnya kita, yang saya pernah kaitkan contoh pengajaran kamu menggunakan kaedah tunjuk cara,
macam mana mengambil wuduk, ataupun kita boleh gunakan sesuatu kemahiran, kita apply terus secara demonstrasi ataupun hands on. Itu yang kita nak memudahkan pelajar faham apa yang dipelajari mereka. Okey.